Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Kita mulakan dengan mesyuarat jawatankuasa teknikal kali ke-13 mengenai kerjasama dalam bidang penerangan dan penyiaran antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Thailand. Pameran bersama negara Brunei Darussalam dan Thailand yang menumpukan kepada hasrat ASEAN untuk menjadi satu komuniti menjelang 2015 dan seminar antarabangsa kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT yang diadakan di Bandar Seri Begawan. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk pembuat kereta Malaysia Pro 2 memperkenalkan model terbarunya, kenderaan cekap tenaga Axia dan negara Brunei Darussalam menyertai pameran KL Converge yang memaparkan industri kreatif negara ini sebagai landasan bagi pendedahan maksimum kepada para pembeli global dan perusahaan gaya hidup digital. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Sebagai sebahagian dari komuniti ASEAN, Brunei Darussalam akan terus mencari jalan untuk menghasilkan program yang menjana kefahaman yang lebih meluas terhadap usaha kerajaan untuk merealisasikan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015. Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyuarakan perkara tersebut semasa berucap pada mesyuarat jawatankuasa teknikal kali ke-13 mengenai kerjasama dalam bidang penerangan dan penyiaran antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Thailand. Mesyuarat berlangsung di Hotel Centrepoint, Gadong. Awang Haji Muhammad Rozan selaku Ketua Delegasi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke mesyuarat ini berkata, mesyuarat tahun ini merupakan usaha berterusan kedua-dua buah negara untuk menghasilkan banyak lagi program bermaklumat dan menarik yang mampu memenuhi kehendak masyarakat dan untuk melihat dan mengalami sendiri kemajuan ekonomi, sosio-budaya dan pelancongan antara kedua negara. Kedua-dua pihak tambahnya akan terus memainkan peranan aktif dalam projek penyiaran digital ASEAN dan berharap negara anggota ASEAN akan terus bekerjasama memenuhi sasaran analog switch off antara tahun 2015 hingga 2020. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Thailand, Dr. Charoen Chaisson, selaku Wakil Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri Thailand dalam ucapannya menegaskan, tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 terjalinnya hubungan diplomatik antara Brunei Darussalam dan Thailand. Kedua-dua buah negara tegasnya hendaklah menentukan hala tuju kerjasama di masa hadapan dan mempereratkan lagi hubungan demi mempercepatkan lagi sasaran komuniti ASEAN. Sementara itu, pameran bersama negara Brunei Darussalam dan Thailand menumpukan kepada hasrat pertubuhan ASEAN untuk menjadi satu komuniti menjelang tahun 2015 serta usaha-usaha yang telah dan sedang berjalan ke arah merealisasikannya. Perasmian pameran bertemakan One Heart, One Community disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Media dan Kabinet Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Ketua Delegasi selaku Wakil Setiausaha Tetap Pejabat Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Dr. Charoen Chaisson. Pameran ini merupakan salah satu projek di bawah Memorandum Persefahaman Kerjasama di bidang penerangan dan penyiaran antara kedua buah negara. Pameran diadakan di The Mall, Gadong. Sejarah wahana sastra mengalami perubahan wahana dalam memasyarakatkan karya sastra. Kalau dahulu, kelisanan merupakan wahana utama untuk memasyarakatkan karya sastra. Namun sekarang, kelisanan sebagai sastra tradisi sudah tidak diamalkan sebagai wahana utama.
Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menggariskan perkara tersebut semasa membentangkan ucap tama Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT baru-baru ini. Walaupun kelisanan ini merupakan satu perkara yang mudah dan yang senang. Jadi banyak cerita-cerita ni diturun-turunkan, artinya kalau di Brunei sebagai contoh, dan ini melalui syair-syair, pantun-pantun, puisi dan sebagainya, dan sajak dan dan banyak kita ni baca dalam tapi kita ni sudah di dalam dunia percetakan. Tetapi pada masa itu kebanyakannya pantun-pantun, syair dan sebagainya cuma diturunkan secara lisan daripada ibu kepada anak, anak kepada anaknya dan anak kepada cucu dan seterusnya. Jadi inilah yang saya genarkan wahana kesusasteraan awal. Seminar 2 hari anjuran Majlis Sastra Asia Tenggara MASRA Brunei Darussalam ini mengetengahkan kertas kerja oleh 19 pembentang dari Perancis, Korea, Jerman, England, Jepun dan Thailand di samping negara-negara anggota MASRA Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kalau kita dah perhatikan Perudua Axia serba baru, modal terbaru kenderaan cekap tenaga EEF dilancarkan oleh pembuat kereta Malaysia Perudua akan menetapkan tanda aras baru dari segi kualiti, pengurusan kos dan produktiviti di pasaran EEV itu. Axia adalah kenderaan pertama cekap tenaga yang akan dihasilkan oleh sebuah syarikat Malaysia dan disokong oleh rakan kongsinya Daihatsu Motor Company. EEV ditakrifkan sebagai kenderaan yang memenuhi satu set spesifikasi yang ditakrifkan dari segi tahap pelepasan karbon dan penggunaan bahan api. Timbalan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika melancarkan kereta berkenaan di Kuala Lumpur berkata, Axia adalah bukti bahawa Perudua mampu menyesuaikan diri dan berkembang di Malaysia. Beliau berharap jenama tersebut diiktiraf secara global. Muhyiddin memuji Perudua kerana memperkenalkan modal yang sangat baik untuk nilai wang dan berharap ia akan dipasarkan ke rantau Asia pada masa akan datang. Direka untuk kecekapan bahan api sebanyak 21.6 km per liter. Axia menawarkan reka bentuk yang mudah dan contemporary, menggabungkan fungsi, praktikal dan mesra alam dan boleh didapati pada harga yang sangat berpatutan. Axia berharga antara RM24,600 dan RM42,530 dan mempunyai 4 pilihan warna. Perudua dijangka menjual 30,000 unit Axia menjelang akhir tahun ini. Negara Brunei Darussalam menyertai pameran KL Converge memaparkan industri kreatif negara ini sebagai landasan bagi pendedahan maksimum kepada para pembeli global dan perusahaan gaya hidup digital. Setelah pembukaan rasminya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, Malaysia, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Perhubungan Awang Haji Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus beserta para pegawai dari kementerian berkenaan diperkenalkan kepada para peserta pameran. Pavilion Brunei Darussalam dalam pameran ini dikendalikan oleh pihak berkuasa bagi industri teknologi info komunikasi AITI beserta syarikat-syarikat produksi dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Auda Berita ASEAN malam ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Kerajaan Kemboja membelanjakan kira-kira 19 juta ringgit bagi pembinaan laluan atas di ibu negeri Phnom Penh. Di Singapura, anak damit yang terdedah kepada 2 bahasa menunjukkan pembelajaran dan ingatan yang lebih baik berbanding anak damit yang terdedah kepada hanya 1 bahasa. Dalam perkembangan lain, Tuan Chow Marina di Ha Long Bay dinamakan pelabuhan buatan terbesar bagi kapal-kapal pelayaran di Vietnam. Manakala di Thailand, Festival Citra Warna Terang yang bertemakan Underwater Wall dianjurkan untuk menggalakkan pelancongan tempatan dan seorang warga emas kekal sihat dengan mengamalkan senaman yoga. Laporan seterusnya oleh Ayah Haji Abdul Hamid.
Kerajaan Kemboja membelanjakan kira-kira 19 juta ringgit bagi pembinaan laluan atas di ibu negeri Phnom Penh. Laluan atas ini adalah sebagai usaha kerajaan untuk mengurangkan kesesakan di bandar ini yang semakin pesat dengan kondominium dan pangsapuri baru sedang dibina. Kerajaan akan membuat taman di kawasan bawah jambatan bagi menyediakan kehijauan kepada penduduk yang semakin bertambah di ibu negara. Dewan Bandaraya telah menyediakan perkhidmatan bas ulang-alik bagi kemudahan warga dan pada masa yang sama membantu mengembangkan perkhidmatan bas. Ini kerana warga masih belum biasa menggunakan perkhidmatan ini. Namun disebabkan oleh kesesakan lalu lintas dengan bilangan penduduk yang semakin meningkat, sudah tiba masanya warga menggunakan perkhidmatan bas awam. Anak damit yang terdedah kepada dua bahasa menunjukkan pembelajaran dan ingatan yang lebih baik berbanding anak damit yang terdedah kepada hanya satu bahasa. Kajian ini dijalankan bersama oleh Agensi Sains dan Teknologi Singapura, A-STAR dan dua buah hospital. Kajian ini adalah yang pertama seumpamanya melibatkan 114 anak damit berusia 6 bulan. Separuh dari mereka didedahkan kepada dua bahasa sejak dilahirkan. Menurut kajian, sama ada anak damit ini mendengar bahasa Inggeris dan Mandarin, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, atau bahasa Inggeris dan Tamil, para penyelidik mendapati satu persamaan di antara mereka. Para penyelidik berkata ini adalah usia paling muda di mana kelebihan dui bahasa telah ditunjukkan. Kanak-kanak mula diuji pada tahun 2011 ketika mereka berusia 6 bulan dan mereka akan terus diuji sehingga mereka berusia 9 bulan. Tuan Chao Marina di Ha Long Bay dinamakan pelabuhan buatan terbesar bagi kapal-kapal pelayaran di Vietnam dan tercatat dalam buku Guinness Vietnam. Banyak projek berskala besar dibangunan di Quang Ninh sejak wilayah itu memutuskan untuk menumpukan kepada pelabuhan berskala besar lebih 2 tahun lalu. Perasmian pelabuhan ini merupakan peristiwa penting untuk pembangunan pelancongan di Ha Long Bay dan wilayah Quang Ninh. Kumpulan Tuan Chao diberi kebenaran untuk membangun pelabuhan pelancongan berskala besar bagi wilayah Quang Ninh semasa bengkel promosi pelaburan pada tahun 2012. Berukuran 1.7 km persegi, pelabuhan ini boleh memuatkan 2,000 buah kapal. Pelabuhan ini mempunyai kediaman maksimum 17 meter dan terletak di kawasan yang selamat bagi kapal-kapal berhampiran laluan air negara dan tempat tumpuan pelancongan di Ha Long Bay. Projek yang mempunyai jumlah pelaburan sebanyak 2.5 trilion dong Vietnam dijangka beroperasi Oktober ini. Menurut Ketua Pengarah Pentadbiran Kebangsaan Pelancongan Vietnam, Nguyen Van Tuan, pelabuhan utama seperti ini akan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi untuk sektor pelancongan. Ia juga berpotensi untuk Ha Long Bay yang merupakan keajaiban semula jadi dunia. Pihak berkuasa di wilayah Trang menganjurkan perayaan untuk menggalakkan pelancongan tempatan. Festival Citra Warna Trang yang bertemakan Underwater Wall dibuka rasmi oleh Governor Trang, Somsak Parisoto, minggu lalu. Ia diadakan di Taman Awam Parsmuk di daerah Muang Trang. Trang merupakan wilayah Andaman yang memainkan peranan penting dalam perdagangan antarabangsa pada zaman dahulu. Ia merupakan pusat pengangkutan di selatan dan mempunyai identiti yang unik. Ciri-ciri, budaya, gaya hidup yang mudah, keindahan semula jadi di darat dan di laut, makanan yang enak dan jaminan keselamatan. Sepanjang perayaan yang berlangsung dari 15 September hingga 15 Oktober, kira-kira 90 pameran mewakili hidupan laut dipertontonkan. Festival Citra Warna Trang bertujuan untuk merangsang ekonomi dan pelancongan tempatan. Di Thailand, seorang wanita berusia 80 tahun kekal sehat dengan mengamalkan senaman yoga. Warga emas Buason Janprach tinggal di kampung Banta Konglek di daerah Warin Chamrap.
Ubon Ratchachani dan mengajar yoga kepada penduduk kampung. Pelajarnya terdiri dari warga emas dan suri rumah tangga. Buah Son berkata, senaman adalah perlu kerana kesihatan yang baik tidak boleh dibeli tetapi harus diamalkan sendiri. Beliau melakukan yoga di sebelah pagi dan petang dan gembira berkongsi dengan penduduk tempatan secara percuma dan mengajar postur yang mudah. Sudah mengamalkan yoga selama lebih 3 dekad, Buah Son bebas dari penyakit kronik. Beliau juga menasihatkan supaya rajin memakan ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan di samping sering melakukan senaman untuk menjaga kesihatan. Auda sebagai pengerusi ASEAN ke-24, Myanmar mengutamakan beberapa objektif penting, antaranya memastikan pelaksanaan sepenuhnya kerja-kerja dalam realisasikan komuniti ASEAN menjelang 2015. Juga menetapkan bidang-bidang utama bagi mempercepatkan pelaksanaan komuniti ASEAN iaitu untuk mengkaji semula status pembangunan masyarakat, menetapkan inisiatif masa depan untuk mengembangkan ASEAN dan merangka program dalam menggalakkan hubungan luar ASEAN. Bertemu lagi dalam edisi akan datang pada hari dan waktu yang sama. Berita ASEAN akan memaparkan lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku di rantau ASEAN. Untuk mengikuti berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.